Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Sabtu 11 Disember. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Nurul Hidayah Nawai. Berikut fokus utama malam ini. Perdana Menteri perlukan sokongan untuk selesaikan isu rakyat. Kes buli 4 lagi ditahan sementara 6 pelajar dibebaskan. Belum masanya untuk Parlimen dibubarkan dan diadakan pilihan raya umum ke-15 PRU 15 pada ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mahu terus mendapat sokongan parti untuk membantunya fokus terhadap isu ekonomi dan kesihatan rakyat. Kita tak bolehlah menafikan, just menafikan. Kerana besar atau kecilnya memang ada sedikit pergeseran di dalam. Kita belum merintah, tapi kita mula nak bergeser sesama sendiri. Kita belum memerintah. Kalau kita dah pun menang, lain kita sikit. Ini kita masih di dalam zon kekalahan. Kita sudah lupa bahawa perpecahan boleh membawa keruntuhan kepada. Beliau yang juga Naib Presiden UMNO berucap merasmikan mesyuarat perwakilan wanita, pemuda dan puteri UMNO bahagian BRA. Pengundi yang berumur 18 tahun ke atas mempunyai hak untuk memilih kerajaan pada masa hadapan. Mereka juga berhak diberi peluang untuk menjadi pemilih dalam pilihan raya umum nanti. Justru tindakan pihak tertentu yang cuba menyekat golongan muda mengundi dengan mencadangkan supaya PRU 15 diadakan secepat mungkin amat tidak wajar. Ini sepatutnya menjadi iltizam kita. Bukan nak sekat pengundi muda kerana takut pengundi muda tak mengundi kita. Sampai bila kita nak lari daripada orang muda ni? Pilihan raya bukan berakhir tahun 2021, 2022 atau 2023. Kita akan menghadapi orang muda juga akan datang. Jadi yang penting adalah kita bekerja. Pemuda bekerja, puteri bekerja untuk mendekati orang muda. Polis menahan 4 lagi pelajar bagi membantu siasatan kes buli didakwa berlaku di Maktab Rendah Sains Mara Sultan Azlan Shah Kuala Kangsar. Ini menjadikan keseluruhan tangkapan 10 orang setakat ini selepas 6 pelajar ditahan semalam. Ketua Polis Perak, Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata, seorang pelajar berusia 15 tahun dan 3 orang berusia 13 tahun itu ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Kangsar hari ini. Menurutnya, 6 daripada pelajar itu dibebaskan petang tadi, manakala 4 lagi akan dibebaskan esok selepas siasatan selesai. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada kira-kira pukul 1 hingga 2 pagi pada 9 Disember melibatkan seorang mangsa yang juga berusia 13 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Lanjutan kes buli seperti yang tulas malam, 6 pelajar yang dikenal pasti terbabit di gantung persekolahan serta-merta selama 2 minggu. Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mahzir Khalid berkata Jawatankuasa Disiplin Maktab turut mencadangkan pelajar terlibat ditamatkan pengajian mereka di institusi berkenaan. Tak sepatutnya pelajar-pelajar ini terdedah dengan perbuatan seumpama itu. Jadi saya serahkan kepada pihak MARA
untuk mengambil sebarang tindakan. Dan saya difahamkan Jawatankuasa Disiplin Maktab, dia panggil JDM. Jawatankuasa Disiplin Maktab telah pun membuat temuduga dengan pelajar yang kena pukul, dan telah juga berjumpa dengan 10 orang pelajar. Dan dalam laporan itu disebut 6 pelajar yang memukul dan 4 pelajar turut berada di situ untuk bersebahat ataupun membuat provokasi lah. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan wanita UMNO bahagian Padang Terap. Tegasnya pihak MARA mengambil serius insiden buli membabitkan pelajar di bawah kementerian berkenaan. Ini pula isu halal ayam beku import. Masyarakat Islam tidak perlu bimbang dengan status makanan itu yang dibawa masuk dari China dan Thailand. Ini kerana agensi berkaitan sentiasa menjalankan pemantauan dan tidak akan berkompromi sekiranya terdapat keraguan mengenai perkara terbabit. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Idris Ahmad, setakat ini tiada sebarang laporan diterima mengenai keraguan status halal ayam import tersebut. Laporan apa lagi lah. Jadi kalau benda tu biarlah, kalau dia nak cakap tu, kalau ada asas, tak apa, ada asas sebagainya boleh kita tindak. Kita tak boleh kita nak dengar begitu saja kan. Ya dah. Sebab tu pada kita ialah benda ini benda yang perlu kita lihat. Kalau benda tu betul-betul benda tu tak halal, maka pihak kita boleh batalkan. Bukan payah apa. Semalam, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan memaklumkan 7,000 tan metrik ayam diluluskan untuk diimport masuk ke negara ini sepanjang Disember. Usaha dilakukan bagi mengimbangi kenaikan harga barang mentah itu di pasaran. Aplikasi MyClick dan RTM Mobile kini dikenali sebagai RTM Click. Sebanyak 3 juta pengguna telah memuat turun aplikasi itu sejak ia dibuka Mac 2021. Peningkatan ini selari dengan perkembangan digital bagi Radio Televisyen Malaysia RTM untuk terus kekal relevan. Suhil Muhammad Nur ada laporannya. Saudara, memasuki hari ketiga 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia bertempat di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur City Centre ini, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia hari ini telah melancarkan RTM Click sebagai platform penyiaran ketiga Radio Televisyen Malaysia RTM selari dengan perkembangan digital yang luas zaman ini. Anda boleh menonton hampir 500 episod dan kesemua saluran RTM baik dari segi radio dan televisyen hanya di hujung jari anda. Terdahulu RTM melancarkan MyClick pada 10 Jun 2010 iaitu tontonan percuma menerusi komputer riba dan peribadi. Kini, aplikasi tersebut boleh dimuat turun di peranti elektronik dan dapat diakses lebih mesra pengguna di pelbagai platform termasuk di televisyen pintar. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Datuk Ruzan Idris, platform itu selaras dengan pelaksanaan agenda transformasi digital melalui Pelan Strategik Jabatan Penyiaran 2021-2025. Jadi dalam konteks untuk kita kekal relevan bagi RTM lah ya. Bagi RTM untuk kita kekal relevan untuk membolehkan kita juga menyalurkan maklumat ini pada masyarakat atau orang di luar sana yang tidak lagi fokus pada TV dan radio, sebaliknya menggunakan peranti ini, maka kita melancarkan atau menyediakan RTM Click ini, di mana bagaimana semua rancangan kita yang kita siarkan sama ada di televisyen maupun di radio, di 26 stesen radio kita dapat didengari dan dilihat, ditonton melalui smartphone ataupun peranti dengan menggunakan aplikasi RTM Click. Jelas beliau ketika ditemui pada majlis pelancaran RTM Click yang berlangsung di Pusat Konvensyen KLCC bersempena 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia. Majlis dirasmikan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM, Datuk Seri Muhammad Mentor. Aplikasi RTM Click itu mempunyai 6 saluran televisyen RTM dan 26 stesen radio termasuk saluran terbaharu RTM iaitu Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Suhil Muhammad Nur, Berita RTM.
Baik, dalam majlis yang sama juga Datuk Seri Muhammad Mentek menyempurnakan pelancaran 3 inisiatif untuk manfaat rakyat sepada program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia di KLCC. Inisiatif itu melibatkan pelancaran platform ketiga penyiaran RTM, sumbangan kotak kasih dan penyampaian geran automasi serta kandungan digital. Ia diadakan khusus untuk membantu keluarga Malaysia dalam usaha pemulihan negara pasca pandemik COVID-19. Pemberian kotak kasih anjuran My Creative Ventures bersama rakan strategik lain merupakan tanggungjawab sosial korporat. Sejumlah 10,000 kotak berupa bantuan makanan akan diagihkan kepada keluarga di seluruh negara. Baik, perkembangan pilihan raya umum DUN Sarawak akan kami bawakan seketika nanti. Projek tempatan banjir serta naik taraf sistem perparitan di Kota Samarahan yang menelan kos keseluruhan RM30 juta akan dipercepat pada tahun depan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ia perlu dipercepat untuk mengatasi masalah banjir di kawasan itu. Jelasnya, projek itu melibatkan 3 kawasan yang sering kali dilanda banjir kilat teruk, iaitu kawasan perumahan Taman Uni Garden, Taman Samarindah dan kawasan Sekolah Kebangsaan Jalan Muara Tuang. Tambahnya, projek itu nanti akan melibatkan pewujudan kawasan limpahan air hujan dan projek pembesaran perparitan. Ada yang akan dilaksanakan first quarter, ada yang ditarget by third quarter. By August kata DID tadi lah. That is the target lah, projection. Based on the current kita nak cuba percepatkan. Bila ditubui pemberita selepas taklimat rancangan tempatan banjir Sarawak Kota Samarahan di Auditorium Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak di Kota Samarahan. Terdahulu Datuk Seri Fadilah meninjau tapak yang sering dilanda banjir kilat. Banjir paling teruk tahun lalu memusnahkan harta benda dan rumah-rumah penduduk di Taman Samarindah. Nyuruh mempercepatkan lagi lah nyampuna projek tu supaya kami di Taman Samarindah tu tiada banjir lagi. Banjir memang ada tapi mengurangkan. Saya akan membawa gelombang pembangunan kedua ke kawasan N21 Terbedu jika diberi mandat. Itu komitmen calon muka baharu N21 Terbedu dari Gabungan Parti Sarawak GPS, Dr. Simon Sinang Badar untuk PRU DUN Sarawak ke-12 kali ini. Fokus terarah kepada pembangunan ekonomi penduduk, memandangkan kemudahan jaringan jalan raya, bekalan air dan elektrik berjaya dilaksana ketika pentadbiran penyandang kerusi Dr. Michael Manyin Jawong. Sebagai calon muka baharu, Dr. Simon komited membangunkan sektor pertanian sebagai tanaman komoditi. Dengan mengubah kaedah konvensional kepada kaedah pertanian moden, pendapatan penduduk dapat ditingkatkan. Sebagai anak jati Terbedu, fokus lain adalah untuk membangunkan pendidikan anak-anak dan belia. Mengulang situasi PRU DUN Sarawak kali ini, beliau menyifatkannya sebagai satu sejarah kerana menyaksikan pertandingan 5 penjuru. N21 Terbedu menyaksikan pertandingan antara Dr. Simon dengan 4 calon dari Parti Keadilan Rakyat, Parti Sarawak Bersatu dan Parti Bumi Kenyalang PBK dan seorang calon bebas. Sementara itu, Parti Bumi Kenyalang PBK di bahagian Bintulu menerusi sidang medianya berkata selain kempen di media sosial, mereka turut bersandarkan kepada pemasangan bendera dan edaran risalah sebagai alat untuk menarik perhatian pengundi. 5 calon PBK akan bertanding di Bintulu melibatkan kawasan DUN Jepak, Kakus, Samalaju, Kemena dan Tanjung Batu. Penaiktarafan kawasan Balai Ringin menjadi sebuah daerah kecil penuh berupaya merubah wajah pekan kecil itu. Melalui infrastruktur dan aksesibiliti yang dipertingkat, penduduk luar bandar tidak lagi perlu bergerak jauh untuk mengurus pelbagai urusan harian. Langkah kerajaan mengiktiraf pekan yang didiami lebih 7,000 penduduk itu amat tepat sekali. Bagi calon GPS, bagi Balai Ringin, Datuk Snowdan Lawan, jika diberi mandat baru dalam pilihan raya ini,
semua perancangan untuk meningkatkan infrastruktur di kawasan terbabit akan dizahirkan dengan sempurna. Menurutnya, Dun Balai Ringin sangat unik kerana terletak dalam daerah Serian, Simunjan dan Seri Aman. Ini memerlukan beliau melakukan perancangan yang betul bagi memastikan setiap matlamat dapat dilaksanakan dengan baik. Beliau turut bercadang supaya daerah kecil Pantu pula ditukar status sebagai daerah penuh. Kepada kerajaan untuk menaik taraf daerah kecil Pantu sebagai daerah penuh. Apabila menjadi daerah penuh, Pantu akan memperoleh peruntukan sendiri, seterusnya memudahkan segala urusan pembangunan di kawasan itu dilaksanakan. Baik, Kabung, sebuah kawasan pesisir pantai pernah dikenali di peringkat antarabangsa melalui penganjuran Festival Layang-Layang Antarabangsa Pantai Tanjung Kembang pada tahun 2019. Untuk mengetahui apa menarik di Kabung, kita bersama wartawan Rosita Ampong. Pertama sekali menarik di Kabung adalah makanan jajannya. Yang saya maksudkan adalah produk makanan kering ataupun biskut-biskut yang dihasilkan oleh penduduk Kabung di sini. Dan kalau anda dapat melihat yang ini terdapat pelbagai jenis-jenis biskut yang terdapat di sini. Apapun biarlah kita sembang sekejap dengan mana ni dia pemilik pusat penjajah ni, tempat penjajah ni. Kak Domek, boleh jelaskan jenis-jenis biskut? Ada berapa jenis biskut yang ada kat sini? Biskut situ banyak 50 jenis semuanya. Harga di sini murah aja, RM1 satu bungkus, yang di bawah ni RM2 satu bungkus. Bahasa Kampung tu intonasinya berbeza dengan bahasa-bahasa Sarawak yang lain. Baik, Kak Domek, sila pilih. Terima kasih, Kak Domek. Suman sejenis makanan tradisional berasaskan sagu berintikan makanan laut dibungkus dalam daun nipah sebelum dibakar. Makanan yang sedap dimakan ketika masih panas ini boleh didapati di pusat penjajah Kabung atau penjual di pantai Tanjung Kembang Kabung. Okey, apa lagi yang menarik di Kabung? Nah, ini dia. Ini merupakan tumpek Kabung ni. Ianya merupakan adik-beradik makanan suman sebab tumpek yang dijual di pantai Tanjung Kembang dihasilkan menggunakan bahan-bahan segar seperti kelapa parut, makanan laut dan tepung lemanta atau tepung sagu. Kami tu makan dari nak ada pusat tu nak hidup apa mantap hidup ya beda ni. Tumpek nang nyaman dari suman. Tapi yang makan masa panas tu lah yang paling sedap. Datang dari Kempan terus masuk tapak makan. Nang sedap. Sumpit Kabung tu memang spesial, memang sedap sebabnya dari payak yang peres, sontong yang peres. Mau nak cari sumpit Kabung, sila datang ke Kabung. Bagi pengunjung luar, kesempatan menikmati makanan unik sambil bersantai di pantai Tanjung Kembang sukar digambarkan kenikmatannya. Rosita Ampong untuk Berita RTM. Baik, kita ke perkembangan ekonomi. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dan Kementerian Kewangan MOF akan menyediakan kertas kerja bersama yang mengandungi cadangan berkaitan pelaksanaan perkhidmatan 5G. Menterinya Tan Sri Anwar Musa menjelaskan ia akan dibentangkan kepada Kabinet selepas proses libat urus dijalankan bersama pihak berkepentingan selesai. I think it is very important. There are certain issues which I strongly believe can be resolved
what we are trying to do now, we want to make sure further engagement is done between our ministry and all the stakeholders. We are quite willing to lend our ears to listen to ideas, proposals, views, given by the NB as well as the MNOs, the telcos that involved, and also other parties, including a member of parliament. Once we complete the engagement and consultation, we'll come back to Cabinet and Cabinet will make further decision. Ujarnya Kabinet akan membuat keputusan muktamad sama ada mengekalkan model rangkaian pemborong tunggal SWN atau model pilihan lain bagi pelancaran rangkaian 5G menjelang Januari 2022. Terdahulu, Tan Sri Anwar melancarkan syarikat perkhidmatan telekomunikasi Unbox Malaysia di Petaling Jaya. Syarikat berasaskan kesihatan, kesejahteraan dan kebajikan holistik Afiat Group menyasarkan jualan sebanyak 110 juta ringgit untuk tahun hadapan. Ia berikutan prestasi cemerlang 1,500 ejen jualan aktif berentasi dua jenamanya iaitu Olive House dan Afiat Synergy. Menurut Presiden Afiat Group, Aidil Azwal Zainuddin, mengakui biarpun berdepan cabaran pandemik COVID-19, syarikat itu tetap kukuh dengan jenamanya sehingga mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Apa yang menjadi keistimewaan kepada kita, kita mendapat penarafan dan pengiktirafan daripada satu institusi yang sangat besar dan diiktiraf, iaitu The Financial Times dan juga Statista dan juga Nikkei Asia, yang memberikan penarafan kepada kita bahawa kita merupakan salah satu syarikat yang paling berkembang maju yang berada pada ranking yang ke-6 di Malaysia dan berada pada nombor 1 pada peringkat retail, dan kita mendapat pada angka 226 di peringkat South Asia Pasifik. Ini adalah merupakan satu penarafan menunjukkan bahawa syarikat ini berkembang dengan baik. Afiat Group telah menyediakan 2 platform baharu berbentuk digital sebagai strategi melonjakkan jualannya. Ini sekaligus mampu meningkatkan mutu perkhidmatan usahawan dan memberi capaian lebih besar yang memberi impak kepada masyarakat dengan lebih berkesan. Megah pada hari ini adalah merupakan satu event tahunan yang kita lakukan setiap tahun untuk meraihkan usahawan-usahawan yang berjaya untuk memberikan kesedaran dan mengembangkan pengetahuan dan memberikan impak kepada masyarakat di Malaysia. Sebagai usaha menambah baik pengalaman pengguna Afiat di platform digital, syarikat itu juga telah melancarkan logo baharu Olive House, penjenamaan nama Afiat Synergy kepada Synergy by Olive House serta pelancaran portal Afiat Search dan Afiat World. Jelasnya selepas Majlis Anugerah Megah Afiat Group edisi ke-8 di Sepang, Selangor. Dengan hanya bercuti, bersuah foto dan merakam imej momen-momen indah di tempat percutian, anda layak menyertai pertandingan Photo Challenge 2021. Pertandingan yang dianjurkan Tourism Malaysia itu menawarkan hadiah pakej percutian dan peralatan fotografi bernilai sehingga RM80,000 bagi menyemarakkan pelancongan domestik. Menurut Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Datuk Zainuddin Abdul Wahab, Photo Challenge 2021 bertujuan mencungkil bakat fotografi dalam kalangan rakyat selain memupuk kreativiti dan semangat cintakan negara. Pelancaran tandingan Photo Challenge 2021 dilihat amat bertepatan pada masanya. Pertandingan ini mengajak peminat fotografi untuk mengabadikan detik-detik istimewa dan indah menerusi 4 kategori yang bertemakan extreme shot, alam semula jadi, seni budaya, human interest serta dahulu dan sekarang.
dengan ini akan mengambil... Kata beliau, pihaknya menjangka penyertaan memberangsangkan bakal diterima kerana tiada yuran yang dikenakan. Malah peserta bebas menggunakan sebarang jenis kamera bagi merakam imej yang diingini. Datuk Zainuddin ditemui ketika melancarkan Majlis Pertandingan Photo Challenge 2021 di Ibu Negara. Pertandingan yang berlangsung selama 2 bulan bermula 11 Disember lalu terbuka kepada rakyat Malaysia berusia 18 tahun dan ke atas. Mereka yang berminat boleh melayari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut. Yayasan Pelajaran MARA YPM komited dalam membantu pelajar B40 dan asnaf dengan menyalurkan bantuan khas persekolahan YPM. Kali ini program berbentuk tanggungjawab sosial korporat itu diteruskan di daerah Lipis Pahang. Seramai 527 pelajar rendah dan menengah daripada golongan B40 menerima manfaatnya. Butiran lanjut ikuti laporan disediakan wartawan Atira Haswah. Agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar itu menyediakan peruntukan berjumlah RM41,700. Jelas pengerusi eksekutif YPM, Datuk Dr. Muhammad Nizar Sudin, pemberian bantuan persekolahan dan bakul makanan itu mampu meringankan beban keluarga yang terjejas teruk disebabkan pandemik COVID-19. Pada ketika rakyat, ibu bapa dan juga pelajar terkesan kerana pandemik yang luar biasa ni, bantuan mesti luar biasa. Atas keprihatinan itu, Yayasan Pelajaran MARA telah memulakan langkah yang baik. Inisiatifnya ialah untuk membantu para pelajar supaya mereka ini tidak berlaku loss of generation. Dengan itu, dengan bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh Yayasan Pelajaran MARA ini, agar mereka ini dapat mengurangkan beban kepada mereka, walaupun bantuan yang diberikan ini bentuk bantuan persekolahan berupa alat tulis dan juga wang tunai. Mudah-mudahan bantuan yang sederhana daripada Yayasan Pelajaran MARA ini mudah-mudahan sempurna kepada para penerima. Wakil penerima menghargai bantuan tersebut dan ia diyakini akan membantu pelajar B40 untuk meneruskan sesi persekolahan tahun depan. Terima kasih pada pihak Yayasan Pelajaran MARA atas kesediaan membantu pelajar kami seramai 50 orang daripada golongan B40 yang menerima sumbangan yang saya rasa pastinya akan dapat membantu meningkatkan pendidikan anak-anak dan anak di SK Penjom lah, Sekolah Kebangsaan Penjom. Kita kira memberi manfaat yang besar kepada pelajar-pelajar kita, ya, terutama pelajar-pelajar B40 dan juga pelajar-pelajar yang layak menerima bantuan. Alhamdulillah, kita mengucapkan terima kasih banyak, syukur kepada Allah SWT dan terima kasih sekali lagi yang tidak tinggal kepada Yayasan Pelajaran MARA atas bantuan yang diberikan. Melihat kepada impak besar daripada penganjuran program itu, Kementerian Pembangunan Luar Bandar komited untuk meneruskannya pada masa akan datang. Dan program CSR ni sebenarnya insyaAllah tahun depan kita akan jelajah seluruh negara lah. Kalau tak sempat saya, mungkin agensi kita bergerak bersamalah melalui pengurusi-pengurusi ataupun melalui pemimpin-pemimpin setempat lah, termasuk pegawai daerah sendiri yang akan terlibat dalam perkara ini. YPM juga telah menyalurkan sumbangan berjumlah RM767,050 dan memanfaatkan 9,042 pelajar menerusi skim bantuan persekolahannya. Pelbagai bantuan persekolahan telah disalurkan oleh Yayasan Pelajaran MARA YPM dengan matlamat memastikan pelajar daripada golongan pertengahan dan rendah, terutamanya dari luar bandar, mendapat galakan sewajarnya bagi meningkatkan prestasi pelajaran mereka. Atira Haswah, RTM. Baik, program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia memasuki hari ketiga hari ini. Pelbagai aktiviti menarik mendapat sambutan daripada pengunjung meliputi sukan rakyat dan pertandingan e-sports. Namun di sebalik peluang dan nikmat yang diberikan, bagaimana dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP di sana? Vimala Kasturi Verasamy ada butirannya. Seawal jam 9 pagi tadi, orang ramai telah mula beratur di luar Dewan Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Pihak petugas juga sudah mula memantau dan mengawal pergerakan para pengunjung. Mereka sentiasa menitik beratkan penjarakan fizikal antara pengunjung. Turut diberi perhatian, jumlah pengunjung yang memasuki Dewan hanya 4,000 orang sahaja dibenarkan masuk berbanding 7,500 orang sebelum ini. Para pengunjung yang hadir dilihat sentiasa memakai pelitup muka serta peka dengan penjarakan fizikal di antara satu sama lain.
Saya nak masuk tadi, diorang dah already cakap, okey, bagi jarak-jarak macam tu. So kalau sebelum ni saya tak pastilah, tapi sekarang ni bagi saya SOP sangatlah ketat juga dan kami pun ada penjarakan antara satu sama lain. Saya berharap agar kita lah tidak leka, tidak terlalu apa dengan norma baru ni dan kita sentiasa perlu bersedia, jagalah penjarakan sosial di mana anda berada, tidak terlalu crowded. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia juga melaksanakan proses sanitasi awam di ruang pameran dan galeri ini setiap hari sepanjang tempoh program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia. Langkah itu bagi mencegah jangkitan COVID-19. Para pengunjung juga dinasihatkan sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Vimalah Kasturi Virasami, Berita RTM. Baik, berita perdana kita akan teruskan dengan perkembangan sukan. Kita bersama rakan penyampai Syairul Islam. Silakan, Syai. Ujian sebenar menanti Harimau Melaya esok. Hoki umum tarik diri daripada trofi Juara-Juara Asia 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syairul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Saudara, menjelang aksi tumpuan Piala AFF 2020, skuad Harimau Melaya akan memanfaatkan segala peluang sebaiknya dalam usaha melakar kejutan ke atas juara bertahan Vietnam dalam aksi kumpulan B esok. Ketua Jurulatih Harimau Melaya Tan Cheng Ho akui anak buahnya mempunyai keupayaan untuk membuahkan hasil positif ketika menentang Vietnam biarpun sedar cabaran sukar menanti pasukan. Yes, as we know that Vietnam has reached a certain level in the international football. Definitely, they have the advantage, and we have been playing since 2019 with Vietnam. We didn't get a good result against them. Definitely, as a coach and our boys also looking forward to surprise Vietnam. As we know, they have the depth in the team that the players they have. Then the most important that we have our strategy and our plan to play against Vietnam. Seandainya Malaysia meraih kemenangan ke atas Vietnam, maka peluang Harimau Melaya untuk melangkah ke pusingan kalah mati lebih terbuka. Ketika ini, skuad kendalian Cheng Ho berada di tangga teratas kumpulan B dengan 6 mata, manakala Vietnam di tangga ketiga selepas mengumpul 3 mata ketika menentang Laos pada Isnin lalu. Waspada ancaman Vietnam. Itu nasihat bekas pemain skuad Harimau Melaya, Muhammad Badri Muhammad Razi yang pernah bertemu lawan sama pada Piala AFF 2014. Menurut beliau, biarpun Vietnam adalah lawan yang sukar, namun kemenangan Harimau Melaya dalam 2 perlawanan awal menentang Kemboja dan Laos membuktikan Malaysia mampu mencatat sesuatu yang luar biasa pada perlawanan esok. Main 2 game kita skor 7 gol kan. Harap lawan Vietnam ni kemungkinan kita tahu Vietnam bukan jalan pasukan lah. Kita tahu kemampuan player-player Malaysia boleh buat lebih baik lagi pada sebelum-sebelum game ni. Harap lawan Vietnam mungkin strategi mungkin lebih bagus lagi lah. Mungkin kemenangan untuk pihak Malaysia lah, insyaAllah. Sementara itu, pemain pertahanan Muhammad Syahmi Safari akui dia dan rakan-rakan sepasukan perlu kekal fokus berdepan ujian sebenar menentang Vietnam esok. Halangan terbesar kita adalah Vietnam dan juga Indonesia lah. Dan kita kena ambil game by game, dan first kali kita kena, lepas ni kita kena fokus game on Vietnam dulu. Dan rasanya bagi pandangan saya, sebab diri saya sendiri yang bermain dengan rakan-rakan semua, kita kena
kurangkan buat silly mistake lah macam saya cakap tadi. So insyaAllah kalau kita dapat lebih berdisiplin daripada segi bertahan dan juga menyerang, insyaAllah kita akan dapat keputusan yang lebih positif lah tentang Vietnam. Ini perkembangan terbaru daripada Kem Hoki Negara. Konfederasi Hoki Malaysia KHM memaklumkan skuad bimbingan A. Arul Selvaraj tidak menyertai kejohanan trofi Juara-Juara Asia Lelaki 2021 di Dhaka, Bangladesh 14 hingga 22 Disember ini susulan kebimbangan terhadap jangkitan COVID-19. Menurut KHM, keputusan untuk menarik diri daripada kejohanan berkenaan juga ada kaitan dengan salah seorang pemain skuad senior lelaki kebangsaan yang disahkan positif COVID-19 baru-baru ini. Situasi tersebut sekaligus memerlukan keseluruhan pasukan menjalani kuarantin wajib ditetapkan. Dalam masa sama, KHM turut mengambil kira pandangan Majlis Sukan Negara selain kementerian-kementerian yang bertanggungjawab mengenai hal pandemik COVID-19 di Malaysia. Berdasarkan prosedur operasi standard yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia, memerlukan pasukan menjalani kuarantin kendiri bermula 8 hingga 14 Disember sekaligus memberi kesan kepada tarikh kejohanan. Tiada peruntukan khusus bagi sukan berprestasi tinggi dalam bajet 2022 mula menunjukkan kesan kepada perkembangan sukan tanah air. Majlis Olimpik Malaysia MOM pada hari ini menzahirkan kebimbangan menjelang Sukan SEA, Sukan Asia dan Sukan Commonwealth tahun depan. Menurut Presiden MOM, Tan Sri Muhammad Norzah Zakaria, kebimbangan mula disuarakan Persatuan Sukan Kebangsaan terutama berkaitan jumlah bajet bagi persediaan menghadapi tamasya berkenaan. Some of the NSA came forward and say that they receive letters that some of their athletes may be retire from a certain program. They also say that some of the requests for allocation has not been responded. Yeah? So there are a lot of worries. So saya rasa adalah tidak adil sekiranya ada pemotongan yang drastik ataupun perberhentian yang secara drastik terhadap program-program yang akan dilaksanakan. MOM bimbang jika perkara ini tidak ditangani segera, ia akan menjejaskan program sukan jangka panjang seperti persediaan untuk Sukan Olimpik Paris 2024. 199 OCM. Dalam pada itu, Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu tetap optimis kekurangan peruntukan kewangan tidak akan melunturkan semangat kontingen negara. Tambah beliau, tiada peruntukan khusus bagi 3 tamasya besar tahun depan adalah keputusan berat yang harus diambil susulan keadaan ekonomi negara yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Saya yakin dan percaya dengan apa yang diusahakan oleh pihak Majlis Sukan Negara. Saya nampak untuk kita bersaing, memberi persaingan sengit di 3 kejohanan besar Sukan SEA, Sukan Asia dan Sukan Commonwealth pada tahun depan tidak berkurangan. Dan saya yakin dengan kebolehan para pemain kita. Namun dari segi peralatan, latihan, jurulatih yang berkaliber tetap kita akan sediakan untuk memastikan kita mampu memberi persaingan sengit. Pada tahun depan, kontingen Malaysia bakal menyertai Sukan SEA di Vietnam pada 12 hingga 23 Mei, Sukan Commonwealth di Birmingham 27 Julai hingga 8 Ogos, sebelum Sukan Asia di Hangzhou, China 10 hingga 25 September 2022. Atlet angkat berat negara terus menyinar. Terbaru, giliran Muhammad Eri Hidayat pula merangkul pingat perak pada kejohanan kelayakan Sukan Commonwealth 2022 yang berlangsung di Tashkent, Uzbekistan. Bersaing dalam kategori 73 kg, Muhammad Eri melakukan angkatan 136 kg bagi acara snatch dan 165 kg untuk clean and jerk dengan keseluruhan angkatan seberat 301 kg.
Kejohanan yang bersekali dengan kejohanan angkat berat dunia 2021 itu turut menyaksikan atlet berusia 22 tahun dari Kuala Lumpur itu berada di tempat ke-12. Muhammad Eri pernah melakar sejarah apabila merangkul emas acara 69 kg lelaki pada kejohanan Commonwealth belia di Apia, Samoa pada September 2015. Terdahulu, dua badang negara Muhammad Aznil Bidin meraih emas kategori 61 kg serta Muhammad Anik Kashdan dalam kategori 55 kg sekaligus layak secara automatik ke Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Kejohanan yang bermula pada 7 Disember itu akan berakhir pada 17 Disember. Sukan Malaysia 2022, status penganjuran tamasya yang dijadual berlangsung di Kuala Lumpur dijangka diumumkan Majlis Sukan Negara MSN hujung bulan ini. Perkara tersebut dimaklumkan Pengarah Majlis Sukan Wilayah Persekutuan Dr. Hasnul Faizal Hussein Amri. Menurut Dr. Hasnul Faizal, pihaknya akan mengemukakan kertas kerja mengenai penganjuran itu untuk dibentangkan pada mesyuarat Kabinet dalam masa terdekat sebelum dipanjangkan kepada Jawatankuasa Tertinggi SUKMA bagi memutuskan jenis sukan, lokasi dan bajet diperlukan. Daripada situlah kita akan mula menyusun semula perancangan sedia ada di semua negeri. Semua negeri memang menantikan keputusan ini. Kita ada juga telah menerima orang kata maklumat mungkin berada di mungkin sebahagian ada di Selangor, mungkin sebahagian ada di Kuala Lumpur. Even Putrajaya juga mungkin akan jadi beberapa venue untuk sukan lah. Dia akan buat macam tempat lah. Ya, tapi main will be in Bukit Jalil lah. Pada Oktober lepas, Kementerian Belia dan Sukan KBS memutuskan SUKMA 2020 di Johor yang sepatutnya berlangsung dari 2 hingga 10 April 2021 ditangguhkan ke 2024. Bagaimanapun, KBS bersetuju supaya MSN menganjurkan SUKMA di Kuala Lumpur pada tahun depan. Persatuan Luncur Ais Malaysia, AISM, akui berdepan kesukaran dalam menyertai kejohanan besar di Eropah. Ia susulan penularan varian baru Omicron di benua berkenaan sekaligus menimbulkan kebimbangan dalam persediaan menghadapi Sukan Olimpik musim sejuk Beijing 2022. Menurut Presiden AISM, Muhammad Fazli Johan, ancaman berkenaan memaksa beberapa kejohanan antarabangsa di Eropah dibatalkan. Itulah sekarang ni kita pun tak tahu sebab dengan keadaan COVID yang sekarang hit dekat Europe dan apabila buat di agak-agak sukar untuk kita bincangkan ataupun kita tentukan apakah sebab yang kita punya keputusan itu dibatal. Kita pun tak tahu dia punya senario dekat sana. Macam-macam boleh jadilah dengan keadaan sekarang. Pengetahuan berkaitan perubatan sukan, terutama rugby, menjadi fokus utama penganjur Simposium Perubatan Rugby Malaysia 2021 pada hari ini. Berlangsung selama 2 hari di Auditorium Kementerian Wilayah Persekutuan Putrajaya. Ia turut melibatkan 9 tenaga pengajar daripada Badan Induk Rugby Dunia. Menerusi penganjuran tersebut, 120 peserta didedahkan dengan kaedah bantuan awal perubatan selain menambah ilmu pengetahuan perubatan dalam sukan rugby. Majlis perasmian pada hari ini telah disempurnakan oleh Pengarah Majlis Sukan Wilayah Persekutuan, Dr. Hasnul Faizal Hussein Amri. Program yang sepatutnya diadakan pada tahun lepas itu terpaksa ditangguhkan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Saudara, paparan itu menutup edisi Sukan 11 Disember 2021. Teruskan sokongan anda kepada skuad Harimau Melaya sepanjang kempen Piala AFC Suzuki 2020. Saya Syarul Islam. Yang di Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan merasmikan Pusat Hemodialisis Yayasan Al-Sultan Abdullah Yasa di Pekan Pahang. Pusat hemodialisis ini dilengkapi dengan 12 mesin dialisis serta 13 kaki tangan dan berkeupayaan merawat 23 pesakit sehari. Pusat hemodialisis tersebut merupakan pusat rawatan yang ketiga ditubuhkan oleh Yayasan Al-Sultan Abdullah selepas pembukaan pusat hemodialisis yang pertama di Ceras
pada 2019 dan yang kedua di Setiawangsa pada Ogos tahun lalu. Perkhidmatan rawatan dialisis merupakan satu inisiatif di bawah Yayasan Al-Sultan Abdullah untuk membantu pesakit buah pinggang kronik yang tidak berkemampuan, terutama daripada kumpulan B40 dan M40. Menerusi kenyataan media Istana Negara, Baginda juga menzahirkan penghargaan kepada Kementerian Kesihatan dan agensi kerajaan yang terlibat serta para dermawan dan penyumbang dalam menjayakan inisiatif penubuhan pusat hemodialisis pekan. Baginda turut menyeru lebih ramai individu serta pihak swasta untuk tampil membantu golongan sasar mendapatkan rawatan hemodialisis menerusi tajaan dan subsidi rawatan. Malaysia sekali lagi dipilih menduduki satu daripada 20 kerusi ahli Majlis Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO bagi kategori C dalam Perhimpunan IMO Penggal 2022-2023. Keputusan itu sekaligus menjadi kemenangan negara buat penggal ke-9 berturut-turut. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong berkata pemilihan itu adalah penghormatan dan tanggungjawab kepada Malaysia. Pada saat ini kami delegasi Malaysia berasa bertuah sekali dan juga satu pengiktirafan telah diberikan kepada Malaysia kerana untuk kali yang ke-9, penggal ke-9 kita menang sebagai ahli majlis IMO yang sangat signifikan kepada Malaysia, di mana Malaysia ini custodian kepada Selat Melaka. Dan Malaysia ini sekali lagi menang dengan undi yang agak meyakinkan, 128 undi, dan kedudukan ini agak selesa bagi kita. Yang penting ialah pengiktirafan yang telah diberikan kepada Malaysia, di mana selama ini 8 penggal kita berkhidmat dengan baik selaku ahli majlis. Ini adalah satu perkara yang telah diperjuangkan untuk 16 tahun sejak kita menang pada tahun 2006, dan ini adalah satu kesinambungan kepada perjuangan kita. Susulan penutupan kaunter bayaran saman di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, tempoh pengurangan kadar kompaun saman sehingga 80% dilanjutkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sehingga Rabu. Infografik pengumuman dibuat naik menerusi Facebook JPJ. Saman boleh dijelaskan di semua kaunter JPJ negeri, cawangan dan UTC. Orang ramai digalak membuat pembayaran secara tanpa tunai. Baik, sudah tentunya Kuala Lumpur menjadi tumpuan pelancong domestik maupun luar negara untuk bercuti bersama keluarga. Segmen Ronda Keluarga Malaysia kali ini akan membawa anda ke lokasi menarik, terutamanya tempat makan di ibu kota. Audi Muhammad Noor akan berkongsi dengan anda destinasi berkenaan. Saya nak bawa anda satu destinasi menarik di Kuala Lumpur. Ni ialah makanannya. Nak tahu kat mana? Jomlah, apa lagi? Ikut saya. Kalau nak menikmati keindahan Kuala Lumpur, boleh makan di restoran berputar Menara Kuala Lumpur. Di Jalan Bellamy pula memang terkenal dengan ika bakarnya dan hanya mengambil masa 5 minit dari pusat bandar. Sekarang ni pula saya nak menuju ke Kampung Baru yang berada di tengah kota raya. Di sini pun banyak tempat untuk bawa keluarga anda makan bersama. Dan tu dia, dunia Kampung Baru. Jalan Seri Hartamas pun ada makanan ala kampung. Hanya 10 km je dari pusat bandar. Memang sedap. Kita makan dulu. Jangan tengok je. Jom makan dulu. Sekarang dah waktu malam, kita nak pergi cek makan dulu kat KL ni. Apa yang menarik pada waktu malam makan kat sini? Jomlah kita.
Pada waktu malam pula, memang banyak tempat makan yang anda boleh singgah. Salah satunya di Kampung Baru. Jika yang suka santai, di Jalan Ampang pun ada food truck. Yang suka gerai makanan jalanan yang santai, di Bandar Baru Sentul pun ada. Hanya 12 km dari pusat bandar. Dengar kata roti john ni sedap. Betul ke tak betul? Menarik kan tempat yang saya kongsikan pada anda, terutama ini di Kuala Lumpur ni. Kalau anda semua bercuti datang kat sini, datanglah ke tempat-tempat yang menarik, terutamanya makanan yang saya kongsikan pada anda tadi. Bercuti sini juga, yang penting SOP jangan lupa. Ronda Keluarga Malaysia akan sentiasa memberikan anda destinasi menarik dari semasa ke semasa. Oliver Mano untuk Berita RTM. Saya gembira menjalani kehidupan dalam keluarga Malaysia. Dapat bermain bersama-sama kawan-kawan berbagai bangsa dan agama. Saya sayang keluarga Malaysia. Perpaduan itu penting. Maksudnya bila kita bekerjasama dan bersatu, kita akan kuat. Kalau kita kuat semuanya, negara kita terus maju dan membangun. Kami pun hidup gembira. Saya sayang keluarga Malaysia. Jom sama-sama kita amalkan hormat menghormati antara satu sama lain. Tak kira agama, bangsa dan budaya. Saya sayang keluarga Malaysia. Aksi berani seorang lelaki melompat dari sebuah bangunan ke sebatang pokok mendapat perhatian. Kyle Vick, 25 tahun, merupakan pengasas kumpulan lagak ngeri, mengakui gementar dan hampir membatalkan niat untuk melakukan aksi itu. Namun, demi mencipta kandungan media sosial, Vick meneruskan niatnya. Ini pula aksi seekor kucing melakukan bangkit tubi atau sit up. Rakaman lucu ini diambil di sebuah gym di Bandar Jining, wilayah Shandong, China. Sebilangan warga maya percaya kucing terbabit berjaya meniru pergerakan senaman itu. Namun ada juga mengatakan kucing terbabit hanyalah sedang menggaru belakang badannya. Baik, masih di China, seorang pelajar memecah keheningan kelas apabila tiba-tiba terjatuh dari kerusinya. Rakaman kamera litar tertutup CCTV